Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan juga rakan-rakan kelas. Saya adalah wakil daripada kumpulan 3 akan menerangkan tentang isu muflis di kalangan orang muda. Kenalkan ahli kumpulan 3 iaitu Muhammad Fadil, Nur Fatihah, Sapinatul Najah, Nur Miza, Wan Suzi dan Wan Shahabuddin Umar. Tahukah anda, menurut kajian statistik dari Jabatan Insolvensi Malaysia, 60.21% orang muflis di Malaysia adalah yang berusia antara 25 hingga 44 tahun. Tapi, apakah sebenarnya yang dikatakan muflis? Muflis adalah ketidakupayaan seseorang untuk melangsaikan sesuatu hutang. Proses di mana penghutang diisytiharkan muflis berikutan arahan mahkamah yang dikenali sebagai perintah penghukuman dari Mahkamah Tinggi terhadap individu tersebut. Seterusnya, apa itu Jabatan Insolvensi Malaysia? Jabatan Insolvensi Malaysia adalah sebuah agensi kerajaan yang mengendalikan kes kebankrapan, kes penggunaan syarikat serta pembatalan pendaftaran pertubuhan serta pembatalan kesatuan kerja. Di Malaysia, terdapat 3 syarat yang anda kena penuhi untuk diisytiharkan sebagai muflis oleh insolvensi. Yang pertama adalah hutang lebih RM50,000 dan tak mampu bayar. Yang kedua adalah hutang itu lebih daripada 6 bulan secara berterusan. Yang ketiga adalah duduk di Malaysia lebih setahun dalam tempoh berhutang. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemuflisan? Faktor yang pertama adalah kebanyakan orang muda membuat pinjaman peribadi. Dan antara alasan golongan muda memohon pinjaman peribadi adalah semata-mata untuk membuat majlis perkahwinan mereka. Yang kedua adalah penggunaan kad kredit yang berlebihan dan hutang kad kredit yang tidak mampu dibayar. Ketiga adalah pembelian di luar kemampuan seperti membeli rumah di luar kemampuan dengan pinjaman maksimal. Faktor seterusnya adalah kekurangan pengetahuan tentang pengurusan kewangan. Kos sara hidup yang tinggi juga telah menyumbang kepada peningkatan muflis di kalangan golongan muda. Apakah kesan yang akan terjadi jika anda diisytiharkan muflis? Setelah diisytiharkan muflis, individu tersebut akan berada di bawah pengawasan Ketua Pengarah Insolvensi. Yang kedua adalah had perjalanan yang terhad. Individu yang muflis tidak dibenarkan untuk keluar negara tanpa kebenaran bertulis dari Ketua Pengarah Insolvensi. Seterusnya adalah kredit anda akan diterhadkan. Akaun bank yang sedia ada akan dinonaktifkan dan dilarang daripada melakukan sebarang pengeluaran wang daripada akaun bank yang sedia ada. Selain itu, individu muflis juga tidak dibenarkan membelanjakan lebih dari RM1,000 menggunakan kad kredit. Selain itu, semua aset akan dirampas. Kesemua aset milik individu muflis akan dikendalikan oleh Ketua Pengarah Insolvensi. Seterusnya, wujudnya kemudaratan terhadap diri dan keluarga jika hutang tidak dibayar. Di Malaysia, individu yang diisytiharkan muflis berhadapan dengan tekanan hidup dan kemurungan kerana belenggu hutang. Ada yang terpaksa mengabaikan keperluan untuk anak dan isteri untuk menyelesaikan hutang.
Seterusnya adalah pekerjaan yang terhad. Individu muflis tidak dibenarkan bekerja dalam profesen tertentu. Contoh pekerjaan tersebut adalah seperti peguam, juruukur, akauntan dan juga doktor. Bagaimana untuk mengelakkan diri anda daripada diisytiharkan muflis? Yang pertama adalah dapatkan bantuan profesional. Di Malaysia, terdapat satu agensi yang membolehkan pemerintah boleh dapatkan khidmat kaunseling kewangan iaitu daripada agensi kaunseling dan pengurusan kredit atau lebih dikenali sebagai AKPK. Antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh AKPK ialah pendidikan kewangan mengenai penggunaan wang dan kemahiran pengurusan kredit. Yang kedua adalah kaunseling dan nasihat mengenai pengurusan kewangan. Yang ketiga adalah program pengurusan hutang untuk membantu pengguna mendapatkan semula kawalan kewangan. Seterusnya adalah perbincangan kata sepakat antara individu dan pihak bank. Individu yang berhutang tidak perlu lari daripada masalah hutang. Mereka hanya perlu berbincang dengan pihak bank untuk mengelakkan daripada diisytiharkan muflis. Awas, jangan lari. Yang terakhir adalah rancang dan urus kewangan anda dengan bijak. Akhir sekali, jika anda diisytiharkan muflis, janganlah anda berputus asa. Manfaatkan solusi yang ada untuk anda bangkit semula. Itu sahaja serba sedikit tentang muflis daripada kami, kumpulan 3. Jika anda mempunyai soalan, bolehlah anda ajukan. Terima kasih dari kami, kumpulan 3.